Membaca ialah upaya merungkap makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut sebagai jendela dunia yang mampu merangsang fikiran agar terus terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu, amalan membaca. Bunga mawar pandang tak jemu, tambah seri, dibias cahaya. Buku menyimpan sekaut ilmu, bangsa membaca, bangsa berjaya. Nama diberi Nurul Izzah Farzana binti Safi'i, seorang pelajar tingkatan 5 2022 dan bersekolah di SMK Pasir Gudang 3. Dengan amalan membaca sahaja membolehkan pemikiran seseorang berkembang dan mengeluarkan pendapat berbanding dengan orang yang kurang membaca. Oleh yang demikian, kita semua diseru untuk membaca dan menimba banyak ilmu pengetahuan. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan kerana ingin bermimpi, tetapi untuk sama-sama kita mendalami, memahami dan mendalami sebuah karya yang berisi penuh dengan isi tersirat. Buku yang menjadi kegemaran dan pilihan saya adalah sebuah buku karya Iwan Ghazali yang berjudul Goodbye New York. Walaupun tajuk novel ini dalam bahasa Inggeris, namun novel ini ditulis dalam bahasa Melayu. Goodbye New York yang mengandungi 161 muka surat dengan 13 bab di dalamnya yang diterbitkan oleh Galeri Ilmu Sendirian Berhad pada tahun 2013. Dengan hanya RM11 sahaja, anda boleh mendapatkan novel ini di kedai buku berdekatan rumah anda. Orang dulu-dulu pernah berkata, tak kenal maka tak cinta. Sebelum saya mengulas serba sedikit tentang buku ini, marilah kita berkenalan dulu dengan siapakah penulis di sebalik karya Goodbye New York. Iwan Ghazali yang berasal dari Kajang dan berpendidikan ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan iaitu Sains Aktuari di Temple University, Amerika Syarikat. Kini bertugas sebagai eksekutif latihan di agensi berita Malaysia. Dengan pengalaman yang ada semasa di Amerika, membolehkan beliau menghasilkan karya yang berkonsepkan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan anak muda di luar negara. Novel ini menceritakan tentang Rakia atau lebih dikenali sebagai Raki yang merupakan seorang anak Malaysia. Dia telah dibesarkan di New York selama hampir 12 tahun. Pernah sekali sahaja dia dibawa pulang ke Malaysia semasa usianya 6 tahun. Walaupun Raki fasih bahasa Melayu, namun dia enggan berkomunikasi dan berinteraksi dalam bahasa ibunda itu. Setelah sekian lama di New York, kini dia terpaksa akur akan keputusan bapanya untuk kembali ke tanah air. Terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh Raki sepanjang berada di kampung Sungai Setonsa. Antaranya, cuaca yang sangat panas serta ketiadaan penghawa dingin, ketiadaan kemudahan internet, alatan teknologi dan gadget yang ketinggalan serta selera orang kampung yang gemar akan masakan pedas. Sikap Raki yang sering membandingkan corak hidup di Malaysia dengan New York menyebabkan ramai yang tidak mahu berkawan dengannya. Malah, dia juga menjadi musuh ketat kepada kumpulan yang digelar Trio Queen. Kedudukan kumpulan Trio Queen sebagai kumpulan elit di sekolah tercabar dengan kehadiran Raki. Pelbagai cara telah dirancang oleh mereka untuk menjatuhkan Raki. Akan tetapi, gadis kelahiran New York ini bukan mudah untuk menyerah kalah. Apa yang menarik minat saya mengenai novel ini ialah penulis menggunakan bahasa yang santai dalam menyampaikan jalan cerita. Ini membolehkan saya memahami apa yang cuba disampaikan oleh penulis. Novel ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri semasa berada di Amerika Syarikat yang melihat ramai anak Malaysia faham bahasa Melayu tetapi sukar untuk bertutur dalam bahasa ibunda kita ini. Setelah mengkaji novel ini, terdapat nilai dan pengajaran yang saya perolehi. Antara nilai novel Goodbye New York ini ialah nilai keberanian. Sebagai contoh,
Raki berani mengeluarkan pendapatnya tentang perbezaan corak hidup di Malaysia dengan New York tanpa menghiraukan orang lain. Pengajaran yang saya perolehi daripada novel ini pula ialah kita mestilah mengekalkan bahasa ibunda kita ini supaya tidak ditelan zaman. Bak kata peribahasa, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Jika kita sebagai rakyat Malaysia tidak mengekalkan bahasa Melayu ini, siapa lagi mahu mengekalkannya? Tepuk dada, tanya selera. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.